Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah ta'ala fi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wa qala Isa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل Inna sanurdika fi ummatik wala nasu'u, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sepotong ayat daripada surah Ibrahim ayat 36. Firman Allah, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Maksudnya ialah, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala, tokong-tokong itu telah menyebabkan ramai daripada kalangan manusia jadi sesat. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa ikut aku, kata Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya dia daripada kalangan aku. Dan Nabi SAW juga baca sepotong ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat 118. Firman Allah, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Jika sekiranya engkau azab mereka, engkau siksa mereka, mereka tetap hamba engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Dan jika sekiranya engkau ampunkan mereka, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ni sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As dia cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah pada satu ketika Nabi merintih mengenangkan umat Nabi. Nabi ini adalah satu orang manusia yang sangat fikir tentang umat dia. Macam mana kita hari ini sangat fikir tentang anak-anak kita. Kita hari ini, ibu bapa hari ini hidup dalam tekanan, fikir pasal anak. Fikir pasal anak sekolah, nak pilih sekolah mana, fikir dia dah sekolah, macam mana kita nak membentuk dia, macam mana kita nak bawa dia ke tempat yang kita kehendaki, kejayaan dia jadi satu masalah pada kita. Duk fikir tentang masa depan, tentang pelajaran, tentang anak-anak saja tak habis lagi. Dia nak kena fikir pasal budak-budak duk kena robot, duk kena bunuh lah ni pula. Tak habis tekanan dekat ibu bapa hari ni. Duk fikir anak nak hantar sekolah mana pun satu sakit kepala. Duk berasa sekolah dekat rumah ni berasa macam-macam cerita duk dengar, nak hantar pergi sekolah lain pun tak jadi elok, balik masalah juga dekat kita. Yang tu dah satu benda fikir. Lah ni dia main takut pula hantar anak pergi tuition, nak pergi ambil anak lambat sikit, takut apa akan jadi kat dia. Tak selamat. Dengan jenayah, dengan tak tahu nak apa. Sampai tak mengenai umur. Kalau kita kata orang perempuan dewasa berpakaian dedah aurat dan sebagainya, apa semua mengundang, tak, ni budak kecil pakai mini telefon pun kena. Dia sudah menjadi satu malapetaka, dia sudah menjadi satu bala yang mewabak dalam masyarakat. Bagaimana runsinnya kita hari ini tentang anak-anak kita, lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam runsin tentang umat dia. Dalam kerungsingan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dua potong ayat. Satu daripada surah Ibrahim ayat 36. Nabi baca ayat ni, ayat yang merupakan rintihan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, ya Tuhan aku, berhala tokong yang ada punya banyak di keliling aku ni betul-betul jadi punca kepada sesat umat aku. Habis daya Nabi Ibrahim nak tarik orang supaya sembah Allah, maka habis daya juga golongan kufar duk penat tokong-tokong mereka. Lebih malang lagi bagi Nabi Ibrahim apabila pak dia sendiri salah seorang daripada tukang buat berhala ini. Maka merintih Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pada Tuhan, melihatkan persekitarannya yang begitu. Nabi juga baca sepotong ayat Quran, ayat 118 daripada surah Al-Ma'idah, menceritakan bagaimana Nabi Isa alaihi salam juga merintih pada Tuhan. Nabi Isa kata dekat Tuhan, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Nabi Isa kata, ya Allah, kalau sekiranya kamu nak azab saja mereka yang menentang aku ni, mereka tetap hamba kamu. Mereka ni bantah macam mana pun, mereka hamba Tuhan juga. Kalau kita hari ni kita nak marah ke orang kita sendiri, kita nak marah ke orang Melayu, apalah orang Melayu ni, tengok dia buat kerja macam-macam ni, Melayu juga. Yang dicabul, yang dirogol, yang dibunuh pun Melayu, yang mencabul, yang merogol, yang membunuh pun Melayu. Kalau sekiranya kita kesal dengan apa yang jadi, Nabi Allah Isa alaihi salam dulu pun kesal dengan apa yang jadi. Maka Nabi Isa alaihi salam minta doa dekat Tuhan. Dia kata, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau sekiranya kamu azab mereka ni,
Kok mana pun depa hamba kamu juga. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau sekiranya kamu ampun depa, sesungguhnya kamu Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maknanya tak tahu dah nak buat lagu mana. Itu sebab tuan-tuan, kita selalu kata manusia tak ada daya. Kita selalu sebut la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, tak ada kekuatan, melainkan dengan tolong daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha besar lagi maha perkasa. Tuhan pula nak tolong kita, Tuhan letak syarat. Tuhan kata in tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tolong Allah maknanya Tuhan suruh buatlah. Tuhan suruh kita ikut agama, ikutlah. Tuhan kata benda-benda maksiat, benda-benda dosa, benda-benda tak elok dalam masyarakat jangan buat, jangan buatlah. Tuhan kata laksanakan hukum Allah, laksanakan segala perintah Allah. Kalau kesalahan curi, begini hukuman dia. Kalau zina, begini hukuman dia. Ikutlah. In tansurullaha yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kita tolong jaga benda ni. Kita jangan bagi ada dalam negeri yang tercinta ni tempat-tempat tak elok. Kita tak mau ada judi, kita tak mau ada karaoke, kita tak mau ada night club, kita tak mau ada pub, kita tak mau ada tempat-tempat tak elok, kita tak mau. Benda ni semua kita tak mau pasal Tuhan tak bagi kita adakan benda-benda ni. Kita tak mau kerana Tuhan suruh. Tuhan suruh laksana apa kita buat. Yang surkum, Allah tolong kita. Allah tolong kita dalam bentuk apa? Dia bagi jaminan keamanan dan keselamatan. Kita tak rasa bimbang, kita tak rasa susah hati, kita tak rasa kemungkinan buruk akan jadi, tak rasa. Pasal apa? Pasal Allah jamin keamanan, kesejahteraan yang ada di dalam masyarakat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis tu farafa'a yadai, Nabi SAW angkat dua tangan dia. Waqala, Nabi kata Allahumma ummati ummati. Nabi SAW angkat kedua-dua tangan dia, kemudian Nabi kata ya Allah hamba aku, ya Allah umat aku, umat aku. Nabi bila duk fikir benda ni, Nabi tak tahu, dia susah hati dengan umat dia ni. Tuan-tuan, zaman Nabi angkat tangan doa ni dulu, tak ada lagi umat Nabi Muhammad jadi pang. Hari ni ada. Sungai Petani tu bukan tempat. Sungai Petani tu tempat Melayu. Oh, mereka bagi tahu ada dah. Yang macam kelok dalam NTV 7 tu ada dah di Sungai Petani. Duk buat rambut pang, rambut cacak, rambut apa semua ni, pergi duk korek, pergi duk bongkar tong sampah. Hidup kutip sisa makanan makan. Bukan miskin, tapi trend. Bukan miskin, bukan tak ada duit, bukan tak ada makanan, tapi satu trend, satu budaya baru. Seronok hidup tunjuk, buat kerja pelik bagi biji mata orang tengok. Fear factor. Fear, bukan semua orang berani hidup bongkar tong sampah ambil makan sisa makanan, dia berani. Fear factor. Ada satu geng pula dengan bertindik apa di bawah dagu, dengan apa semua telinga ni duk ada sampai 5 subang dan sebagainya, pergi duk bongkar tong sampah ambil makan sisa makanan yang orang makan tak habis. Bangga nak tunjuk kata dia ni terlalu western dalam hidup dia dan sebagainya. Nabi SAW angkat tangan dekat Tuhan, minta dekat Tuhan 1400 tahun dulu. Nabi kata Allahumma ummati ummati. Nabi kata ya Allah ummat aku ummat aku. Wa baka. Nabi menangis. Nabi menangis ni duk mengenangkan apa nak jadi ke umat dia sepeninggalan dia. Dia duk ada tak apa, dia tak ada isu apa nak jadi dekat umat dia. Menangis Nabi SAW. Perbuatan Nabi itu dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tengok semua. Ini pula perbuatan dibuat oleh kekasih dia Nabi Muhammad SAW.
Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman, Allah kata, ya Jibril, idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Allah kata, wahai Jibril, tolong pisat dekat Muhammad. Allah bila tengok Nabi Muhammad duk merintih macam tu, bila tengok Nabi Muhammad angkat tangan minta doa dekat Allah supaya Allah pelihara umat dia, supaya Allah selamatkan umat dia, bila Allah tengok tu, Allah kata dekat Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad. Jibril, pisat dekat Muhammad. Wa rabbuka a'lam. Sedangkan Tuhan tahu. Kalau tak suruh Jibril pergi tanya pun Tuhan tahu dah. Saja sebagai formality. Fasalhu. Tuhan kata pergi tanya sat dekat Muhammad ni, dekat Nabi Muhammad ni, tanya sat dia pasal apa nampak susah hati sangat. Ma yubkik. Pergi tanya dia, apa yang menyebabkan dia teriak ni? Apa pasal dia menangis? Fa'atahu Jibril. Kata hadis ni, maka Jibril alaihi salam pun turut perintah Allah Subhanahu wa taala, turut pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi Muhammad pasal apa, Tuhan hantar aku mai ni pasal tengok kamu menangis dan sebagainya, pasal apa kamu menangis? فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita semua dekat Jibril tentang susah hati dia, tentang kebimbangan dia, tentang masa depan umat dia, cerita semua. Wa huwa a'lam, sedangkan Allah Tuhan Maha mengetahui. Kalau tak cerita pun Tuhan tahu. Faqala Allah Ta'ala, bila balik bagi tahu dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kata, ya Jibril, izhab ila Muhammad. Jibril dah ambil report komplit daripada Nabi SAW, balik bagi tahu dekat Tuhan. Tuhan kata pula dekat Jibril, izhab ila Muhammad, pergi pula jumpa Muhammad. Faqul, katakan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummati. Bagi tahu dekat Nabi Muhammad, sesungguhnya kami akan bagi redha kepada umat dia. Pisat bagi tahu dekat Muhammad, tak ada susah hati macam tu. Kami berjanji bahawa kami akan bagi keredaan yang lebih kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nasu'uk, dan kami sekali-kali tak akan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi susah dengan umat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni tuan-tuan dapat kita faham bahawa istimewa kita ni terpilih untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan pilih kita tuan-tuan. Tuhan boleh takdirkan kita beranak zaman Nabi Nuh dulu, itu kuasa Tuhan. Tuhan boleh takdirkan kita ni tak beranak lah, kita beranak zaman Nabi Nuh, Tuhan boleh buat. Tuhan boleh takdirkan kita ni beranak zaman Nabi Ibrahim. Tengok macam mana Nabi Ibrahim kena buang dalam api. Dan Allah boleh kalau nak takdirkan kita beranak keluar pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah jadikan kita ni keluar pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih kita untuk nak jadikan kita ni umat Nabi akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerana Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat istimewa yang cukup banyak. Sehingga kan kita umat penghabis tiba-tiba menjadi umat yang mula-mula masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita umat penghabis. Umat nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad berapa banyak duk ada, kita mula-mula masuk syurga esok baru diikuti dengan umat nabi lain. Bahkan istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ditangguhkan azab pada mereka walaupun jahat. Umat Nabi-Nabi dulu buat jahat, hujan batu turun, buat jahat kena guruh kuat sampai pecah gegenang telinga mati bergelempang ke atas tanah. Umat Nabi dulu buat jahat gempa bumi mati lelah tu juga. Umat Nabi dulu apa yang mereka tak kena? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bagi tangguh. Tunggu sampai cukup masa berlaku kiamat ataupun sampai cukup masa dia mati. Allah bagi peluang dekat dia. Kok nak bertaubat dia atas hilang dia. Maknanya ialah manfaat salah.
keistimewaan yang Allah bagi dekat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan. Silap, mana ada manusia yang tak buat silap bohong. Manfaatkan benda ni. Cepat-cepat istighfar, minta ampun atas silap kita. Perbetul mana-mana yang tak betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuan dia, dipeliharanya kita, negeri kita dan semua keturunan kita yang berada di atas muka bumi. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 74. Muka surat 74. Kita masih lagi berada dalam tafsir suratul Baqarah. Tafsir surah Al-Baqarah. Muka surat 74. Ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan bermula segala perempuan yang ditalak, yang dicerai itu, hendaklah beriddah mereka itu dengan sendirinya selama 3 quru, iaitu 3 kali haid bermula daripada talak itu. Malam ni kita nak tengok satu hukum yang ada dalam Quran, iaitu dia panggil hukum tentang iddah perempuan yang ditalak ataupun diceraikan oleh suami. Quran kata wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang perempuan yang kena cerai oleh suami mereka, maka hendaklah mereka tunggu sat, jangan terus kahwin. Tunggu sat. Tempoh menunggu sebelum nak kahwin pula dengan orang lain tu ialah thalathata quru, iaitu 3 kali quru, yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata 3 kali quru itu ialah 3 kali mai haid. Suami dia cerai dia dalam keadaan dia tak haid, lepas itu dia mai haid, itu kira sekali. Lepas itu dia suci, dia mandi. Lepas itu dia mai pula haid, itu 2 kali. Lepas itu dia suci, dia mandi. Lepas itu dia mai pula haid kali yang ketiga, maka selesailah tempoh menunggu dia. Apabila selesai haid dia, dia bersuci, maka dia boleh kahwin dengan laki-laki lain. Setengah ulama kata salah kata quru itu bukan 3 kali haid, tetapi maksudnya 3 kali suci. Kira suci, bukan kira haid, kira 3 kali suci. Cukup 3 kali, barulah dia boleh kahwin dengan laki-laki lain. Itu hukum iddah yang ada di dalam agama. Dan hikmah di sebalik Allah mensyariatkan iddah ataupun tempoh menunggu ni ialah nak pastikan perempuan itu rahim dia suci daripada benih suami lama. Itu hikmah dia. Kata dia, ini hukum pada isteri yang sudah jima', yakni yang sudah dukhul dengan dia. Hukum ni, orang perempuan bila bercerai kena tunggu 3 kali suci ni. Hukum ni ke atas orang perempuan yang sudah berkahwin dan selepas berkahwin berlaku persetubuhan, maka dia kena tunggu 3 kali suci. Adapun jika yang belum dukhul, maka tiada iddah atasnya. Tapi kalau dia menikah, laki-laki dengan perempuan menikah seminggu, tapi seminggu tak jadi apa, suami tak sentuh dia, suami tak buat apa kat dia, sebab menikah kerana dipaksa misalnya. Laki-laki ni tak mau kat budak perempuan ni, tapi keluarga nak kepung harta ni apa saya, tak bagi harta pergi ke lain, maka keluarga atok sama keluarga suruh 2 orang ni kahwin. Bila kahwin, laki-laki ni tak sentuh bini dia, pasal dia memang tak mau. Seminggu jadi suami isteri, tapi seminggu tu suami tak sentuh isteri dia. Di ujung minggu tu, cukup seminggu, suami cerai dia. Cerai dalam keadaan dia tak disentuh oleh suami, maka perempuan yang macam ni tak perlu tunggu 3 kali suci, dia tidak ada iddah. Begitu. Manakala iddah perempuan yang putus asa, yakni yang sudah berhenti daripada haid. Ini kalau orang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, sedangkan dia sudah ayyisah. Orang Arab kata ayyisah, maksudnya dia tak main haid dah. Umur dah 55, umur dah 60 dah, suami cerai dia. Sedangkan dia satu orang perempuan yang sudah berhenti haid. Seperti perempuan yang berumur 50 atau 60. Dan perempuan yang kecil, yang belum datang haid.
maka ialah 3 bulan cukup. Maka dia tunggu 3 bulan. Daripada hari dia diceraikan, 30 hari, 30 hari, 30 hari. Cukup 3 bulan, maka selesai iddah dia. Dia tak dilihat pada haid dan tidak dilihat pada suci, tak dilihat. Tapi kira hari. Cukup sebulan, cukup sebulan, cukup sebulan, 3 bulan, dia boleh kahwin dengan orang lain. Manakala iddah perempuan yang hamil bunting, ialah dengan beranak dia. Manakala orang perempuan tengah duk mengandung, suami dia cerai dia. Ada orang duk tanya, kalau perempuan mengandung, suami cerai, sah tak talak tu? Talak jalan. Perbuatan suami talak isteri dalam keadaan isteri tengah mengandung tu berdosa. Itu soal lain, tapi talak jatuh. Maka berakhir iddah perempuan ni apabila dia beranak. Bila beranak aja habis iddah dia, dia boleh kahwin dengan orang lain. Dan iddah hamba perempuan dengan 2 kali huruf, dengan 2 kali suci. Perempuan yang hamba tak payah tunggu sampai 3 kali, dia 2 kali suci saja sudah okey. Baik, firman Allah, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan tiada halal bagi mereka itu, yakni bagi perempuan, bahawa sembunyi mereka itu akan barang yang telah menjadikan Allah di dalam segala rahim mereka itu, yakni daripada anak dan daripada haid. Jadi orang perempuan tak boleh sembunyi benda ni. Kalau sekiranya masa suami dia cerai dia ada kandungan dalam perut, dia pergi bohong kata tak ada apa, cukup 3 bulan, dia pergi pejabat qadi, dia habang kata iddah dia dah habis, dia nak kahwin dengan orang lain, sedangkan dalam perut dia ada kandungan 3 bulan. Tak boleh sembunyikan benda ni. Sembunyi berdosa, hukumnya haram. Kalau ada kandungan, habang ada kandungan. Kalau sekiranya dia tak ada kandungan, tunggu sampai 3 kali haid, 3 kali suci, baru kahwin. Benda ni tak boleh tipu. Itu maksudnya. Firman Allah, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika ada mereka itu beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Kalau betul-betul satu orang manusia tu beriman kepada Allah, jangan bohong. Tuan-tuan, dalam bab apa pun lah. Dalam bab apa pun, manusia bohong pasal apa? Pasal dia tak beriman dengan Allah. Maka kerana tu dia bohong. Satu orang manusia boleh bercakap satu benda, sedangkan hati dia tahu benda dia cakap tu dia pun tak pasti. Tapi dia bercakap juga. Pasal apa? Pasal dia tak beriman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, dia tahu benda dia cakap ni benda tak pasti, boleh membawa kemusnahan dalam masyarakat, dia tak akan cakap. Tapi dia bercakap juga. Pasal apa? Pasal dia tak beriman dengan Allah. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia pelihara semua benda. Bukan soal nak sembunyi dalam perut perempuan ada kandungan ke ataupun tak ada ke, bukan soal tu. Dalam soal apa pun, manusia kalau sekiranya dia berbohong, dia adalah satu orang manusia yang tak takut pada Allah. Itu aja. Manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bohong bukan amalan hidup dia. Firman Allah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Dan segala suami mereka itu lebih mustahak dengan kembali rujuk mereka itu pada dalam yang demikian itu, yakni ketika iddah itu. Orang perempuan yang suami cerai dia, dalam tempoh iddah, dalam tempoh menunggu 3 kali suci 3 bulan tu, dalam tempoh tu orang yang paling berhak kahwin dengan dia ialah bekas suami dia. Maka dalam tempoh tu tak ada orang lain boleh mai duk, boleh meminang dia dan sebagainya. Tak boleh, haram meminang dalam tempoh dia iddah ni. Tak boleh. Pina hantar rombongan masuk meminang dan sebagainya, tak boleh. Kerana apa? Kerana dia masih dalam iddah. Ada satu pendapat kata kalau secara kinayah boleh, cara sindiran. Cara sindiran, bukan pergi meminang betul, cara sindiran aja. Duduk rumah seorang tak takut ke? Lagu tu sindiran. Dia ni pun bila dengar macam tu, lain macam bunyi mamat ni. Sindiran. Tak apa. Tapi kalau nak pergi betul-betul, nak abang kata ni aku hang cukup iddah, aku nak minang, tak boleh lagi. Pasal apa? Dalam tempoh 3 bulan tu, dalam tempoh 3 kali suci tu, dalam tempoh tu Allah Subhanahu wa taala kata wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Suami dia paling layak untuk nak balik rujuk kepada dia dalam tempoh tu.
Tuan-tuan, nak bina satu rumah tangga bukan senang. Kadang-kadang rumah tangga yang dibina, yang dipupuk, yang dibelai, yang dibaja, yang dijaga elok-elok tu kadang-kadang relai juga. Kadang-kadang dia nak jadi relai juga. Bila relai, Islam tidak berbahagia, tidak senang hati atas kemusnahan rumah tangga tu. Sebaliknya Islam masih meletak harapan untuk nak tengok rumah tangga tu elok balik. Maka diberi lagi tempoh masa 3 bulan untuk bertenang dan fikir elok-elok. Kalau sekiranya dapat balik kewarasan dalam tempoh 3 bulan itu, Islam lebih suka daripada menikah balik. Begitu. In aradu islahah, jika berkehendak mereka itu, yakni suami-suami itu, akan suluh di antara keduanya, maka tiada kerana mudarat perempuan itu. Suami lebih berhak untuk rujuk balik isteri yang dia cerai ni jika sekiranya suami itu bercadang untuk nak berdamai dengan isteri dia. Tapi kalau dia nak rujuk balik dengan niat nak memudaratkan bini dia, Islam tak suka. Rumah tangga yang dibina, menikah dia elok-elok, tiba-tiba dilanda ombak apa, badai apakah, jadi masalah, musnah rumah tangga dengan talak satu. Suami dah cerai dari isteri dia dengan talak satu. Duk tunggu 3 kali suci perempuan ni, mai dah 2 bulan lebih dah. Suami ni fikir-fikir balik, aku tak puas hati, aku lepas dia mudah-mudah. Aku nak rojok balik dia, aku nak bodam dia sedap lagi. Kalau itu niat dia, Islam tak turut serta dengan perbuatan yang macam tu. Tapi kalau dia ingat kata, itu pun aku pun silap juga, aku panas barat lah, aku punya pasal lah jadi leguni dan sebagainya, aku nak pergi baik balik, aku nak jaga, lepas ni aku nak jaga elok lagi. Maka Islam menganjurkan niat yang baik itu supaya dilaksanakan. Maka ini ayat nak menggemar atas suruh rojong. Ayat yang kita baca tadi, Allah nak encourage orang yang dah bercerai ni, nak menggalakkan orang yang sudah bercerai ni supaya baik balik. Tuan-tuan, Islam ni dia tak mau tengok tak baik. Islam ni tak mau tengok benda tak baik. Ni parti politik Melayu duk bergaduh ni, baik ke tuan-tuan? Dalam masa yang sama, parti politik lain duk sembang pasal nak berbaik. Tuan-tuan, fikir benda ni. Dalam masa yang sama, parti politik lain duk fikir nak berbaik. Jadi tak jadi itu tak tahu. Kalau jadi macam mana? Dua-dua kaum besar yang ada di Malaysia selain daripada Melayu ni, dua-dua duk sembang nak baik. Kalau jadi baik mereka ni, macam mana dengan keadaan orang Melayu? Macam mana? Mereka mewakili majoriti yang besar, mereka boleh demand macam-macam. Orang Melayu dengan bergaduh tak habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penyelesaian cara agama perlu dicari segera. Bukan selesai sekadar nak baik saja, penyelesaian cara agama perlu dicari segera. Duduk dengan meletakkan Quran dan hadis Nabi SAW sebagai pemutus kepada perbincangan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bercanggah pendapat, selisih faham, tak setuju, baliklah kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan hadis Nabi. Hang pun kata Quran kitab suci, aku pun kata Quran kitab suci kita. Mari kita duduk, kita buka Quran. Aku kata macam ni, aku kata betul tak dengan Quran kata? Kalau betul ikut. Ikut tak bermakna ikut aku, tapi makna ikut Quran. Bukan aku menang, tapi Islam, agama kita menang. Macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala kunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi segala perempuan atas suami itu seumpama barang yang wajib atas mereka itu, yakni ke atas perempuan itu. Maksudnya menjadi tanggungjawab suami daripada segala hukuk, yakni dengan kebaikan pada syarah, daripada elok muasyarah kedudukannya dan tinggal mudarat isterinya dan seumpamanya. Itu dia. Menjadi tanggungjawab suami bila rujuk balik, bila baik balik. Menjadi tanggungjawab suami memelihara segala tanggungjawab dia kepada isteri dia. Kalau sebelum ni perceraian berlaku kerana dia punya slack, beberapa tanggungjawab dia abaikan misalnya, maka berlaku perceraian. Bila baik balik,
tanggungjawab mesti dilaksanakan. Maka hendaklah elok muasyarah kehidupan bagi jadi elok balik. Kalau sebelum ni dia betul semua, isteri salah semua, adakan rundingan. Mungkin ada benda yang isteri kata betul, kita tak betul dan sebagainya. Check and balance, elok balik. Dan tinggal mudarat isteri. Dan seumpamanya kalau sebelum ni mungkin kita banyak memudaratkan dia, melukakan hati dia, mendera dia, memperhambakan dia dan sebagainya, maka kerana tu berlaku perceraian. Bila rojok, bila baik balik, benda-benda yang memudaratkan dia ni kita buang. Maknanya pelok balik mana-mana yang tak elok. Dia kata difaham sunat bagi laki-laki menghiasi diri bagi isterinya. Bahkan lebih daripada tu, bukan orang perempuan saja duduk di rumah kena berhias untuk suami. Suami pun satu macam punya kena duduk urut misai di rumah juga. Dan kadang-kadang kita bila bercakap dulu kata orang perempuan saja. Orang perempuan ni nak pergi pasal malam pakai bersiap elok lah, nak pergi kerja pakai melaram lah, apalah. Kita duduk popek kata orang perempuan macam tu. Kita pun duduk di rumah dengan kain pelikah hancin tu tak buat, terupa je. Dia tengok kita pun tak ada karan, kita tengok dia duduk syok karan, berat sebelah tak mau. Dia kata jadi difaham, dia kata difaham di sini sunat bagi laki-laki menghiasi diri bagi isterinya seperti mana sunat isteri menghiasi bagi suaminya. Dua-dua orang sama lah. Dua-dua orang sama lah. Tuan-tuan, rumah tangga kadang lingkup ni kadang-kadang bukan kerana suami saja, kadang-kadang bukan kerana isteri saja, kadang-kadang suami isteri dua-dua pun sama aja. Susah tuan-tuan. Itu sebab kadang-kadang kita umur kita tengok orang tua-tua, ayah kita sendiri menikah rumah tangga sampai 40, 50 tahun, 60 tahun ni hidup aman damai depan mata kita. Kita tengok kebahagiaan nampak pada mata kita. Kita kena hargai mereka ni. Kita sendiri nak bawa bukan senang. Nak memimpin satu rumah tangga, nak memastikan rumah tangga berjalan elok bukan senang. Bukan senang. Firman Allah, walir rijal alaihinna darajah. Dan Islam bagi ingat, dia kata dan bagi segala laki-laki atas mereka itu, yakni atas orang perempuan itu beberapa darjat kelebihan. Islam macam biasa, Islam peringat benda ni. Macam mana pun dia kata walir rijal alaihinna darajah. Bagi orang laki-laki ke atas orang perempuan, dia kok mana pun dia lebih. Kita dengar radio era kemarin ke apa kan? Kan? Satu perempuan tu kata, saya di antara isteri yang apa, kira lebih lah daripada suami ni. Saya kerja, saya sebagai MD, saya kata. MD, Managing Director di sebuah company. Gaji saya lebih, dari segi qualification saya lebih, kira saya lebih lah, saya kata. Tapi saya nak ingatkan kepada pendengar semua, dia kata, itu di pejabat, di rumah tetap suami kita nombor satu. Alhamdulillah kalau begitu. Maknanya dia mengaji tafsir ni dulu pada kita. Al-Quran tu dah bagi tahu. Quran kata walir rijal alaihinna darajah. Bagi orang laki-laki ke atas orang perempuan kok mana pun darajah, satu darjat tinggi. Hang jadi managing director kah, hang jadi CEO kah, hang apa jadi kah, itu hang punya hal. Di rumah hang bini aku kata. Bukan kata dengan tujuan untuk megah, untuk nak make use kuasa, untuk nak abuse dia di dalam rumah tangga. Bukan atas tujuan tu. Sekadar nak bagi ingat, kata final say aku, kata putus aku, sebab aku suami. Kalau hang tak ingin nak bagi kata putus, tunggu hang jadi suami. Benda ni awal-awal kena bagi jelas supaya tak berlaku perebutan kuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah kata walir rijal alaihinna darajah. Dan bagi segala laki-laki atas mereka itu, yakni ke atas orang perempuan, beberapa darjat kelebihan. Daripada wajib taat perempuan bagi mereka itu, isteri kena taat suami. Benda ni jelas kerana barang yang diberi bagi mereka itu daripada mahar dan nafkah. Kerana asal-asal dalam hukum Islam, bila nak kahwin, suami kena bagi mahar, orang perempuan tak bagi apa dekat suami.
Dan asal-asal perintah dalam agama, tanggungjawab kerja, cari nafkah untuk belanja, tanggungjawab suami, bukan tanggungjawab isteri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Ta'ala itu amat keras pada dalam miliknya, lagi amat hakim, yakni amat bijak pada yang ditadbir bagi makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia amat bijak dalam menentukan laki-laki lebih daripada orang perempuan. Lepas tu dia kata ayat yang berikut nak bincang tentang talak yang boleh rojong. Talak ni pun ada talak yang boleh rojong, ada talak tak boleh rojong. Ni dia nak cerita tentang talak yang boleh rojong. Firman Allah, at-talaqu marratani. Bermula talak itu 2 kali. Yakni talak yang boleh rojong ataupun disebut talak raj'i. Dekat 2 je. Suami kata aku cerai hang talak 1. Mana dia ada 1 lagi saja. Lagi sekali dia kata aku cerai hang lagi talak 1, dah jadi 2. Bila jadi 2 dia tak boleh pakai dah. Dia pakai lagi 1, talak itu sudah jadi talak bain. Dia tak boleh rojong dah. Melainkan habis banyak cerita lagi akan jadi, ayat akan cerita sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata at-talaqu marratani. Talak ini ada setakat 2 sahaja. Benda ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni berlaku kerana pada zaman jahiliah menjadi amalan di kalangan masyarakat jahiliah. Dia jadi amalan. Satu orang suami, dia fed up dengan bini dia fed up dengan isteri dia, maka dia menggunakan talak sebagai weapon dia, sebagai senjata dia untuk nak dera bini dia. Bila tak suka bini dia, dia kata aku cerai hang talak 1. Bini ni pun hidup sebagai orang yang diceraikan oleh suami. Bila nak habis tempoh iddah dia 3 bulan, laki ni mai balik kat dia, aku rujuk balik hang, mai balik hidup sebagai isteri aku. Dia ni pun balik sampai di rumah sat aja, dia kata aku cerai hang pula talak 1. Cerai pula, duduk di lain pula, tak peduli pula kat dia. Tunggu sampai nak habis 3 bulan nak selesai, laki dia mai pula, dia kata aku rujuk hang balik, jadi bini balik. Tak ada nak buat apa di rumah, dia kata aku cerai hang pula talak 1. Bahkan berlaku pada zaman Nabi SAW, satu orang pernah mentalak isteri dia 1 kali. Tuan-tuan, jenis samdul 3 suku ni ada. Daripada dulu sampai lah, sampai bila-bila ada jenis 3 suku ni. Sadis, orang putih kata dia sadis. Dia syok tengok orang menderita. Dia syok tengok orang merana. Dia syok tengok orang jadi susah. Dia itu satu hiburan bagi dia. Ada orang macam ni. Maka Islam tak mau biar benda macam ni merosakkan agama yang suci. Maka Allah turunkan ayat, firman Allah, at-talaqu marratan. Talak cakap 2 kali saja. Hang talak sekali boleh rojok lagi, 2 kali boleh rojok lagi. Hang talak 3 kali, hang tak boleh rojok dah. Isteri itu terlepas dah daripada kejahatan yang ada pada suami. Firman Allah, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Maka boleh rojok dengan baik, yakni daripada ketiadaan niat nak memudaratkan, ataupun lepas, yakni talak dengan elok-elok. Fikir ada elok. Sama ada kita ni bercadang untuk nak rojok dia balik, nak rojok nak jadi baik, ataupun kalau tidak lepas terus. Terus ada buat main-main dengan dia. Kalau duk ingat kata nak baik balik, maka rojok baik balik. Buat betul-betul. Kalau dia ingat nak rojok sekadar untuk nak mendera dia, nak menyusahkan dia dan sebagainya, maka lepas dia. Jangan pergi buat susah dia. Kerana Allah tak suka kita bagi susah orang. Esok Allah bagi susah kita, kita susah. Begitu. Maka dia kata talak yang ketiga, maknanya kemudian daripada 2 talak yang harus rojok itu, dan talak yang ketiga sudah habis. Dia tambah saja talak yang ketiga, sudah habis, sudah tidak boleh rojok lagi. Firman Allah, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Dan tiada halal bagi kamu, wahai suami, bahawa kamu ambil balik daripada barang yang telah kamu beri, yakni mahar, mah kahwin akan mereka itu, apabila kamu talak akan mereka itu. Itu dia. Agama kata kalau dah suami isteri jadi masalah, nak bercerai,
Mas kahwin, mahar yang kita bagi kat dia, tak usah minta balik. Buruk siku. Hak mana kita bagi, bagi pergi. Sudah. Cerai. Dah hang tak boleh duduk dengan aku pun tak boleh duduk dengan. Okey, hari ni kita berpisah. Aku cerai, hang talak satu. Cerai dia macam tu aja. Tak usah duk ambil balik mas kahwin, mahar apa semua, tak usah ambil balik. Cerai gitu saja. Itu yang sebaik-baiknya. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah, melainkan bahawa takut kedua laki isteri itu bahawa tiada kuasa mendirikan kedua akan segala hukum Allah yang wajib atas keduanya. Melainkan kalau takut tak boleh tunai tanggungjawab suami isteri. Perceraian ni berlaku dalam keadaan yang sangat tak seronok. Ditalanya yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW berlaku satu peristiwa. Satu orang sahabat Nabi, nama Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Isteri dia nama Habibah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni nama terkenal lah, bapa munafik paling dahsyat zaman Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul jumpa Nabi ni cukup manis lah. Tapi belakang Nabi, dia bajak, dia tajak, dia cukup-cukup dia hantar belakang Nabi. Jumpa depan cantik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata satu riwayat, anak dia nama Habibah. Ada satu riwayat kata adik dia. Telah menjadi isteri kepada Sabit bin Qais. Masa nak menikah semua elok. Tu orang lah kata, dia kata masa bercinta semuanya manis. Dia kata. Kan? Bila menikah, itulah saat paling manis. Bila dapat anak, itulah pengalaman manis. Kemudiannya bercerai, maka tinggal kenangan manis. Bila dah habis dah bercerai, tinggal seorang, yang ada hanya kencing manis. Ada juga. Orang hantar SMS mereka saya macam tu. Siapa pun tak tahu. Dia boleh hantar macam tu. Kita duduk baca lah, dia tekan apa ni. Masa bercinta semua manis, dia dah betul lah. Bila menikah, itulah saat paling manis. Betul lah. Kan? Bila dapat anak, itu pengalaman manis. Pertama kali jadi bapa, jadi mak kan, duduk muda, satu berasa tua bila ada anak. Itu pengalaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi cerita dia macam tu. Sahabat yang kata Sabit bin Qais tadi ni menikah dengan Habibah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia berkahwin. Masa kahwin semua elok. Habibah pun tak dipaksa untuk kahwin dengan Sabit bin Qais. Sabit bin Qais pun memang sangat mencintai isteri dia pada awal perkahwinannya begitu. Dah sampai satu tempoh masa jadi suami isteri, duduk tak duduk, isteri kepada Sabit bin Qais ni, Habibah ni, duduk tak duduk, dia bawa suami dia pergi jumpa Nabi. Bila sampai depan Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata aku tak ada nak komplain apa. Sabit bin Qais ni tak ada komplain, dia ni akhlak dia bagus, agama dia cukup bagus. Dia kata suami aku yang kata Sabit bin Qais ni, agama dia kata cukup bagus, akhlaknya sangat bagus. Pendek kata nak komplain pasal agama, pasal akhlak, tak ada komplain. Semuanya bagus. Walakin akrahul kufra fil Islam. Cuma lah ni masalah aku satu. Aku takut aku ni jadi berdosa dalam agama. Dia kata pasal apa? Pasal duduk tak duduk, hati aku jadi tawang dekat dia ni. Dia kata aku tak mau kat dia. Dalam keadaan hati aku dah tawak dah dekat dia, dalam keadaan aku dah tak mau dah dekat dia, kalau nak paksa juga aku suruh jadi bini dia, aku takut aku duduk dalam keadaan dosa. Dia pergi kata lagu tu dekat Nabi. Bahkan dia kata dekat ni, dia ada banyak riwayat hadis tentang kes yang sama ni, ada banyak sahabat riwayat. Saya cantum-cantumkan semua riwayat hadis ni, kita buat kesimpulan dia macam ni. Bahkan Habibah ni kata dekat Nabi, bahkan dia kata, aku bukan sahaja takut aku berdosa kerana tak dapat tunai tanggungjawab sebagai isteri dekat dia, bahkan aku benci dan aku tak suka melihat rupa dia. Dia kata aku benci dan aku tak suka nak melihat rupa dia. Dia ni satu orang yang selekeh. Dia kata dia ni satu orang yang pendek, dia ni satu orang yang kulit hitam. Aku tak suka semua benda ni.
Terus tak terus tuan-tuan? Ini benda yang agama tak mahu. Mana boleh piduk komplain peribadi orang tu. Piduk komplain dia hitam, awak dulu masa hang kahwin dengan dia putih kan? Yang api komplain dia pendek, awak dulu masa hang kahwin dengan dia tinggi renjong elok kan? Yang api komplain kata dia selekeh. Apa ni? Mana boleh piduk komplain benda-benda macam ni? Tapi inilah yang berlaku. Habibah binti Abdullah bin Ubay bin Salul pergi jumpa Nabi, dia komplain dekat Nabi pasal suami dia sebut benda-benda ni di depan Nabi SAW. Nabi sebagai satu orang yang sangat bijaksana, bila dengar macam ni punya komplain, Nabi tahu dah. Tak payah hantar pergi unit kaunseling, tak payah, semua tak payah. Nabi satu orang yang bersifat fatanah, yang bersifat bijak dan sebagainya, Nabi terus clear cut. Tak mau cakap banyak. Nabi kata, mau tak kamu tebus diri kamu dengan kebun korma yang suami kamu bagi dekat kamu sebagai mas kahwin kamu dulu? Masa dia menikah dulu, suami dia bagi mas kahwin dekat dia 2 buah kebun korma. Dalam satu riwayat kata, suami dia Sabit bin Qais ni orang kaya, maka kahwin dengan dia, bagi 2 buah kebun korma. Suami kata kat dia, Nabi kata dekat dia, nak test dia. Nabi kata, hang sanggup tak kebun korma 2 buah yang suami hang bagi sebagai mas kahwin dulu, hang sanggup tak bagi balik dekat dia untuk nak lepas diri kamu daripada jadi isteri dia? Apa jawab Habibah, isteri Sabit bin Qais ni? Dia kata, aku sanggup. Bahkan kalau dia minta lebih lagi, aku bagi. Dia kata. Tuan-tuan faham macam mana? Tak sapi kaunseling lah. Tak sapi kaunseling lah. Cerita lah ni, dia tak mau ini semua. Dia kata, jangan cakap pasal ni 2 kebun korma ni. Bila-bila masa aku boleh bagi balik. Kalau dia mau lebih pada tu, aku akan ikhtiar bagi. Janji, dia lepas aku. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Tuan-tuan, ini tuan-tuan yang kita kata jodoh ada kat Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan. Orang kata yang ni. Dia nak jadi menikah, dia jadi. Dia nak jadi, habis jodoh dia jadi. Mula-mula nampak elok, pada mula tak nampak nak jadi macam ni, dia boleh jadi. Dan telah pun jadi pada zaman Nabi SAW. Dan ini adalah kes tebuih talak ataupun kes khulung yang pertama berlaku di kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam ayat tadi dia kata, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka jika berketahui kamu, wahai segala wulatul umur, yakni wahai segala qadi, bahawa tiada kuasa mendirikan kedua itu akan hukum Allah, maka tiada mengapa atas keduanya pada barang yang tebuih perempuan dengannya akan dirinya daripada harta, supaya mentalakkan dia oleh suaminya. Itu dia. Dalam ayat ni Tuhan kata, wahai qadi, kalau sekiranya kamu atas pengalaman, atas kebijaksanaan kamu tengok kes tu nampak memang tak boleh diselamatkan lagi. Kalau kamu nampak macam tu, kalau paksa juga mereka suruh jadi suami isteri, dua-dua pun fail dari segi nak menunaikan tanggungjawab. Suami fail nak jadi suami, isteri fail nak jadi isteri. Kita paksa mereka suruh jadi suami isteri juga pun tak ada kebaikan. Kalau sekiranya kamu nampak macam tu, maka Allah Subhanahu wa taala kata, fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka tak ada masalah lah, biar mereka ni bercerai dengan cara tebuih talak. Dia boleh terima satu bentuk harta untuk nak melafazkan talak kepada isteri dia. Suami pun, dia pun nak kena kira balik juga, buka balik buku hutang 3-5 dia tu, buka balik, tengok balik, aku menikah dulu bulan berapa, tahun berapa aku belanja semua, tengok balik. Tuan-tuan, bukan senang. Dia ikat perut, dia makan Maggi berapa lama. Nak boleh menikah dengan hamba Allah ni, tengok senang-senang mai bagi tahu kata aku tak suka kau pasal hang selekeh, pasal hang pendek, pasal hang hitam, baik. Maka dia pun kata, tak apalah kalau macam tu, aku mau lagi kat hang tak mau kat aku. Lah macam ni lah. Hang nak cerai tak apa, kita buat cara tebuih talak. Pasal apa? Aku mau balik modal tu nak percaya orang lain. Takak terus terang kat dia. Buka balik buku hutang, satu kalkulator ada tepi.
Aku duduk tekan tengok bunga telur berapa duit hari tu. Tengok balik belanja berapa duit apa semua, bayar duit van, duit kereta pergi menyambut, pergi balik Ulu Hilang semua berapa duit. Jumlah tengok 8,000. Hang bayar balik mai ke aku 8,000. Tak ada interest apa dia kata. Banyak ni aku habis, banyak ni bayar balik, kita pergi settle pejabat tadi. Macam tu punya gentleman. Hero ada ni. Hang boleh bagi banyak tu, ya tu aku bukan nak menjaga apa dia kata. Aku buat kira mudah aja. Aku habis banyak tu, bagi balik main banyak tu. Aku nak pergi menikah lain. Aku pun tak kuasa nak belah hang yang tak mau kat aku ni. Dia dengar 8,000, dia pun abang tak baik dah 2-3 bulan lagi dah. 2-3 bulan dia boleh baik balik lepas tu. Kadang-kadang marah punya pasal masa tu apa pun tak mau. Bila dia tenang elok, dia boleh baik balik. Maka cerita kata nak cerai melalui kaedah tabligh talak, mau satu bayaran baru nak berlaku cerai ni, sabit dengan ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala membenarkan perbuatan itu. Artinya tiada mengapa atas perempuan pada memberi tebusan. Perempuan nak bayar duit tu tak ada masalah, agama tak kata salah. Dan tiada mengapa atas suami pada mengambilnya itu. Dan suami nak ambil balik duit tu tidak jadi kesalahan. Inilah cantiknya syariat Islam ada ni. Inilah cantiknya. Islam tak mau berlaku pecah belah, cerai-berai. Islam tak mau. Islam mau semua jadi elok. Tapi manusia pergi duk cari punca bagi jadi ini semua, maka Islam bawa main beberapa jalan keluar kepada masalah yang manusia pergi cari pasal ini. Firman Allah, tilka hududullah fala ta'taduha. Bermula yang demikian itu. Yakni sekalian yang tersebut daripada nikah perempuan kafir sampailah di sini. Kita dah baca daripada sebelum puasa itu beberapa larangan. Daripada cerita tentang haram arak dulu kita duk baca, itu larangan Allah. Sampailah kita baca tentang larangan orang Islam kahwin dengan orang kafir. Tak boleh. Melainkan kafir tu masuk Islam baru boleh kahwin dengan kita. Larangan setubuh isteri ketika isteri datang haid, kita dah baca dah dulu. Larangan sumpah, tak mau buat baik. Dia bersumpah, hang isteri aku suami hang. Aku bersumpah aku tak mau nak setubuh hang, misalnya. Dia bersumpah tak mau buat baik. Ataupun seumpamanya benda-benda baik semua. Aku start pada malam ni sampai bila-bila aku tak mau pergi mengaji dah di masjid, misalnya. Sumpah tak mau buat baik. Ini semua adalah larangan. Agama tak bagi kita bersumpah macam tu. Dan dilarang juga kita sumpah gila. Tak mau nak menyetubuhi isteri. Semua ni kita dah baca dah. Semua yang disebutkan itu adalah hudud Allah. Itu adalah hudud Allah. Itu adalah sempadan Allah. Tuhan dah abang dah benda ni jangan buat. Kalau pergi buat bermakna kita melanggar hudud, kita melanggar sempadan Allah. Dan itu yang ni segala had, segala hudud, segala hukum Allah, maka janganlah kamu lampau akan dia dengan menyalahinya. Yang kata hudud ni dari segi bahasanya semua kan. Dari segi syarak saja dia kata hukum hudud ni ialah curi potong tangan, zina kalau tak kahwin kena sebat, kalau dah kahwin kena rejam, tuduh orang tidak bawa bukti dan sebagainya, tidak bawa saksi, kita kena sebat 80 rotan. Ini semua hudud dari segi syarak. Dari segi bahasa, bila kata hudud makna sempadan. Apa juga benda yang Tuhan kata tak boleh buat, kita melanggar hudud. Begitu. Firman Allah, wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Maka barang siapa yang melampaui akan segala hudud Allah, segala hukum Allah, maka bermula mereka itu zalim sekaliannya. Orang yang melanggar sempadan Tuhan. Ini semua orang zalim. Semua ni orang zalim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka jika mentalak ia, yakni suami akan perempuan, maka tiada halal bagi suami daripada kemudian yang demikian itu, yakni daripada talak yang 3 itu, sehingga nikah ia akan suami yang lain. Ni pula dia nak main cerita tentang nikah muhallil. Nikah muhallil. Satu laki-laki cerai isteri. Cerai buh 3 terus. Cerai buh 3 terus. Sikit saja punya pasal. Berhenti kereta tepi jalan, suruh isteri dia turun pergi beli sate. Dia kata, hang tolong saya pergi beli sate. Sate perut 30 cucuk. Sate ayam 30 cucuk, daging 10 ayam. Pergi beli. Bini pergi beli perut semua, kau balik main. Yang tu saja, punca bukan ada apa pun. Dia kata, hang pekak kan? Dia mula tanya lagu tu, hang pekak kan? Bini dia kata, apa pula? Hang pekak kan? Aku abang berapa je? Mula yang tu ya.
Jadi besar, apa semua marah berkelahi pumpang-pumpang. Dalam kereta dia kata, aku benci kat hang ni bukan sekali buat salah, berapa kali lah dia buat salah yang sama, aku cerai hang talak 3. Sate perut ni apa sih? Dia bagi talak 3. Lepas tu baru waras. Fikiran baru waras. Isteri ni dah kata, ada abang, saya dengar clear abang sebut 3. Dia kata, dah aku sebut sate 3 cucuk. Abang, dia kata, ini hukum agama, abang jangan main-main. Abang sebut 3. Talak 3 saya dengar abang. Abang jangan main-main abang. Ini talak 3 ni lagu ni semua. Ceritanya apa tuan-tuan? Ceritanya talak sudah jatuh 3. Talak jatuh 3. Main-main ke, sungguh-sungguh ke, serius ke, apakah, sebut 3, jatuh 3. Bila dah jadi macam ni, macam mana nak buat? Dia pergi cari jalan. Macam mana nak buat baik balik? Macam mana ni? Macam mana isteri dia sudah cerai talak 3, dia nak menikah balik macam mana? Maka Islam bawa main ayat ni. Sebagai satu hukuman yang berat ke atas orang yang buat main-main benda besar. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka jika mentalak suami akan isteri, maka tiada halal bagi suami daripada kemudian yang demikian itu. Yakni kemudian daripada talak 3 itu, sehinggalah nikah isteri akan suami yang lain. Itu dia. Kalau suami dah tersebut kata dia cerai bini talak 3, tak ada jalan lain melainkan isteri tu memang dah cerai. Satu, isteri kena pergi kahwin dengan satu laki-laki lain, isteri kena ada persetubuhan dengan laki-laki lain, isteri itu kena diceraikan oleh laki-laki lain, isteri itu kena tunggu habis iddah dengan laki-laki lain, baru dia boleh pergi masuk meminang menikah balik dengan isteri itu. Itu proses yang compulsory, wajib dia lalui. Kalau tidak, nikah dia tak sah. Islam buat main benda ni ketat, susah, dengan tujuan supaya orang Islam tak main-main dengan benda ni. Oh, banyak tuan-tuan dalam masyarakat kita dah buat main-main benda ni. Berapa banyak dalam masyarakat kita dah buat main-main tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, fa in talaqaha, maka jika ditalak ia, yakni suami yang lain akan dia. Isteri ni dah dicerai talak 3 dah, dia pergi menikah dengan laki lain. Laki tu pula cerai dia pula tanpa dirancangkan. Tu pula syarat dia. Suami ni cerai bini dia talak 3. Bini dia tunggu sampai habis iddah 3 kali suci, pergi menikah dengan laki-laki lain. Dia menikah dengan laki-laki lain tu tak dirancangkan. Menikah tu berlaku secara normal begitu aja menikah, dan lepas tu jadi gaduh dan sebagainya, cerai, dan tak dirancangkan benda ni. Selepas dah jadi macam tu dan lepas iddahnya daripada isteri yang daripada suami kedua, fala junaha alaihima an yataraja'a, maka tiada mengapa atas keduanya, yakni ke atas isteri dan ke atas suami hak mula tadi, bahawa kembali kedua-duanya nikah dengan akad yang baru. Dah ada dah 5 syarat tu, barulah dia boleh menikah balik, nikah dengan akad baru, bukan rujuk. Begitu. Maka syarat tahlil itu 5. Ni dia nak beritahu 5 benda yang mesti dilalui. Yang pertama, dia kata lepas iddah suami yang pertama. Suami dengan isteri cerai talak 3. Bila cerai aja, isteri itu kena duduk tempoh menunggu iddah 3 kali suci. Itu nombor 1. Yang kedua, akad dengan suami yang kedua. Bini yang dah habis iddah 3 kali suci ni pergi menikah dengan laki-laki lain, akad nikah apa, jadi bini kontu pula. Syarat yang ketiga, asabahu jimaknya, maka berlaku jimak pula dengan suami baru dia, berlaku pula persetubuhan dengan suami baru. Yang keempat, talak. Suami yang baru ni cerai pula perempuan ni. Dan yang kelima, lepas iddah dengan suami yang kedua tu pula, tunggu pula 3 kali suci dengan suami yang kedua tu, barulah sihat mula ni boleh pergi menikah balik dengan dia di hujung proses yang 5 benda ni tadi. Susah lah, cerita susah. Jadi dah tahu kata susah, jangan mudah-mudah guna benda ni. Tuan-tuan, jom abang main rumah tangga mana yang tak ada masalah? Rumah tangga mana yang tak ada masalah? Rumah tangga Nabi SAW pun ada sikit sebanyak masalah yang ditakdirkan Allah untuk nak jadi pengajaran kepada umat.
Ada. Yang kedua, Nabi pun manusia biasa. Isteri Nabi pun manusia biasa, tidak terlepas daripada sifat cemburu dan sebagainya. Tak boleh terlepas. Kita dah cerita bagaimana Nabi SAW kena hari giliran di rumah isteri dia Aisyah. Isteri Nabi paling muda Aisyah. Nabi kena giliran di rumah Aisyah. Malam tu Nabi SAW balik rumah Aisyah. Elok tidur je, Aisyah tak badan tidur, Nabi pun tak badan tidur. Nabi tengok nampak Aisyah macam lena. Nabi bangkit pelan-pelan, ambil jubah dia, saruk atas badan, keluar. Aisyah bangkit ikut ni nak pergi rumah siapa pula ni? Giliran aku nak pergi rumah orang lain. Manusia. Benda ni diceritakan dalam Sahih Muslim. Ikut rupanya Nabi pi ziarah kubur di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Tak jauh lah daripada rumah Nabi tu. Nabi pi ziarah kubur, Nabi sampai di sana, Nabi baca doa. Bila Nabi habis doa, Nabi beralih aja, nampak kelibat bayang orang lari, bubak lari. Siapa lagi kalau tidak nakal ni? Nabi manusia cerdik, macam kita kata tadi, lagu tu Nabi tengok, Nabi tahu dah. Orang kata sekilas ikan dia yang tahu dah, kalui kaluhan dah tahu dah. Nabi tengok, okey. Nabi balik sampai rumah. Nabi sampai tengok Aisyah dah duduk tidur balik dah. Nabi terus kata kat dia, Nabi kata, bukankah kamu yang aku nampak bayang dekat kubur tadi? Kau pun penat lagi masa lari balik. Dia kata, ya. Nabi kata, apa pasal? Aisyah kata apa? Dia kata, manalah aku tak cemburu dengan orang seperti kamu ni. Aisyah kata, ini malam giliran aku. Nabi kata, kalau Muhammad Rasulullah kamu tak percaya, kamu nak percaya siapa? Nabi kata. Nampak tu kan? Itu isteri Nabi. Kalau isteri Nabi ada sikit duk ingat cemburu macam tu, isteri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi biasalah benda duk jadi garis, duk jadi calak, duk jadi berkocak, duk jadi mata muka, duk jadi tergigit lidah. Ini biasa di dalam rumah tangga. Ini biasa. Sampai duk naik tangan tabuh sampai lebam sebelah muka, ini luar biasa. Islam tak mau benda-benda macam ni. Jadi benda-benda yang macam ni sikit sebanyak jadi dan sebagainya, jangan dibiarkan melarat. Jangan dibiarkan melarat. Jadi peringkat awal tu settle bang. Peringkat awal settle bang. Jangan biar dia lama-lama dia jadi barah. Dia merosakkan sebuah rumah tangga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, in dhanna an yuqima hududallah. Dan zan ataupun yakin kedua-duanya itu yakni suami lama dan juga isteri yang diceraikan oleh suami yang kedua ni, yakin kedua-dua mereka ni bahawa mendiri kedua-duanya akan segala hukum Allah Ta'ala. Wa tilka hududullah, bermula yang demikian itu, yakni segala yang tersebut itu, yakni segala hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, yubayyinuha liqaumi ya'lamun, menyata Allah akan dia bagi segala kaum yang mengetahui tadbir mereka itu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kalaulah sekiranya dah berlaku cerai talak 3, lepas tu duk nampak nak kena baik balik. Masa nak cerai tu semua masalah. Nampak semua tak elok, nampak tak boleh selesai masalah. Dah jadi dah cerai talak 3. Bila dah cerai talak 3, perempuan ni pergi menikah dengan lelaki lain. Bila menikah dengan lelaki lain, masalah lain pula main. Masa dia duk dapat ni, hamba Allah ni jadi laki dia, punya baik, punya bagus, macam Sabit bin Qais tadi, dia tak puas hati. Dia komplain yang tu, dia komplain yang ni, hang ni, tang ni leceh, tang ni tak betul, tang ni tak kena. Dia duk ingat dia silap pilih orang dan sebagainya, jadi perceraian. Bila dah cerai, dia pergi menikah dengan laki-laki lain, tengok-tengok baru dia tahu langit tinggi rendah. Hak dulu bagus tak tahu nak cerita, dia kata. Ada tak nak jadi begitu tuan? Ada. Zaman Nabi SAW berlaku kepada satu orang perempuan, isteri kepada Rifa'ah Al-Quradi. Zaman Nabi, satu orang perempuan isteri kepada Rifa'ah Al-Quradi. Masa dia jadi isteri kepada Rifa'ah, dia tak puas hati lah. Rifa'ah ni, masalah macam tu, serba satu masalah, semua buruk tu ada dekat Rifa'ah.
Akhirnya berlaku cerai. Rifa'ah pun cerai bini dia. Dia kata, aku nak simpan hang pun tak ada satu manfaat, tak ada satu faedah, melainkan hang pun nanti duduk dalam dosa, aku pun tak boleh apa, jadilah okeylah cerai. Cerai pula, Rifa'ah bagi kat dia 3. Dia get lost. Dia kata, kita tengoklah. Isteri dia ni bila dah kena cerai dengan suami dia, dengan Rifa'ah ni cerai apa semua habis iddah, dia menikah dengan orang lain. Dia menikah dengan orang lain lagi masalah punya kaki dapat kat dia. Bila dah jadi macam tu, dia mula duk teringat balik baik Rifa'ah ni. Dia kata, abang dulu tak macam ni. Ada mula duk main macam kita lah tuan-tuan. Kita lah ni, suami kerja, isteri kerja, ambil orang gaji Indonesia, main duduk di rumah seorang. Kawan tu pun buat kerja elok dah. 5.30 dah bangkit jarang ayam apa lagu tu lagu ni apa semua. 6-10 minit masuk subuh, dia semayang subuh, dia turun balik duk buat roti sandwich dekat kita apa semua elok dah. Ada lagi tak elok dekat mata kita ni? Ada lagi tak elok apa dia? Lipat kain besar lagi, kita mau suruh lipat kecil duk tunjuk 7 kali dah tak hati-hati lagi. Yang tu kita bagi kita dah jadi besar. Tukang ambil orang gaji lain, amai hak seorang lagi dia duduk silap panggung depan TV. Ambil hari tu semua elok dah, lipat baju je satu problem. Hang kata tak bagus, tengok tak elok, hari-hari duduk tak puas hati apa, okey tak apa, buang ambil yang lain. Mai-mai dia duduk depan TV silap panggung, dia tengok TV, order ayam pula kat kita. Masa tu baru nak cerita, masa tu baru nak sebut, kata hak dulu punya tak berani nak main duduk depan TV, hak dulu punya, dulu apa? Dulu dah tak ada dah, kata. Tuan-tuan nampak ni, saya saja duk bawa contoh main nak bagi lagi dekat, nak bagi lagi dekat, nak bagi lagi dekat. Nak abang kata, rumah tangga kita hadut adalah ni, hargailah rumah tangga tu. Nak cari elok terang mana lagi? Nak abang yang tu. Malah ni orang perempuan kata, ustaz malah ni okey. Tak betul pun. Belajar menghargai hadut ada kat kita. Tuan-tuan, kita lah duduk di Malaysia. Malaysia ni bagus ke tak bagus? Bagus tuan-tuan. Adalah kelemahan 2-3 benda ada. Negeri mana pun ada kelemahan. Tapi bagus dah hadut ada ni. Tuan-tuan pergi Indonesia sebelah saya tengok. Tuan-tuan pergi Thailand sebelah saya tengok. Tuan-tuan pergi Saudi tengok. Balik mai kita kata apa? Tak boleh duduk Malaysia agak bagus. Tapi macam-macam lah, tak riu, tak kena. Tapi baru kita tahu hargai. Rupanya bagus dah tempat duduk kita. Kita ada rumah tangga, ada isteri, ada apa, tak kena, tang tu tak bagus, tang ni, yang ni. Tuan-tuan, jadi macam isteri Rifa'ah Al-Quradi. Suami hadu ada tu tak bagus saja. Yang tu tak kena, yang ni tak cantik, yang ni tak elok, yang ni apa. Cerai. Rifa'ah pula bagi kat dia 3. Dia pergi menikah dengan laki-laki lain. Oh, dia kata lagi karut. Rifa'ah pula dah baik. Maka dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi jumpa isteri Rifa'ah Al-Quradi. Pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku dulu isteri Rifa'ah. Nabi kata, aku tahu. Rifa'ah dah cerai, aku talak 3. Dan aku dah menikah pun dengan satu laki-laki lain. Nabi kata, okey, so apa masalah lah ni? Dia kata, masalah dia pun problem dengan laki hak adalah problem juga. Jadi lah dia kata, dia nak minta laki ni cerai dia. Dia nak minta laki ni cerai dia. Lepas itu dia nak menikah balik dengan Rifa'ah, dia kata. Nabi tanya dia satu soalan. Ni, hak kita dah bincang dalam bab apa nama talak 3 tadi ni, yang kata muhallil tadi ni. Nabi tanya dia satu soalan. Kamu dah kahwin dengan suami yang kedua? Kamu tak rancang benda ni? Dia kata, dah. Memang benda tu berlaku kahwin tanpa dirancang. Adakah dia sudah menghisap madu kamu dan dia sudah merasai madu? Nabi tanya dia. Adakah suami kamu dah menghisap madu kamu? Adakah kamu sudah merasai madunya? Nabi tanya. Bahasa. Lain pula satu jawapan dia bagi dekat Nabi. Isteri Rifa'ah Al-Quradi sudah bagi satu jawapan lain. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, suami aku haklah ni, dia kata, hak dia punya seperti benang ujung baju, dia kata. Bahasa yang digunakan. Suami aku haklah ni, dia ni ada problem. Dia kena pergi jumpa Dr. Ismail Sami. Dia ada problem, dia masalah benang ujung baju, dia kata.
Bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata, kalau begitu, kalau suami kamu yang sekarang ceraikan kamu pun, kamu belum boleh kembali kepada Rifa'ah. Nabi kata, syarat untuk kamu nak balik kahwin dengan Rifa'ah, mesti kamu sudah rasa manis madu dia dan dia sudah merasai madu kamu. Itu mesti. Nabi kata, ada yang tu baru boleh bercerai, baru boleh habis iddah, baru boleh balik kepada suami pertama. Tanpa yang tu tak boleh balik. Nabi kata. Apa nak buat tuan-tuan? Suami hak bagus, hak baik, hak apa semua duk ada hari tu, kita pergi buat pasal, pergi jadi hal dan sebagainya, kita pergi cari lain, Allah Ta'ala Tuhan Maha Besar, dia pergi bagi satu problem lagi besar dekat kita, yang kalau sekiranya berlaku perceraian pun, dia masih lagi tak boleh balik kepada suami yang dulu nampak tak baik, lah ni duk nampak paling baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dalam bab ni juga Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh Nabi bagi ingat ni, dalam soal nikah muhallil ni, nikah setelah cerai talak 3 ni, ada ancaman daripada Nabi SAW. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah wal wasilah wal mustawsilah wal muhallil wal muhallallah wa akil riba wa mukilah, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-washimah wal mustawshimah, orang yang saja pasang tai lalat dan orang yang kerja pasang tai lalat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada tai lalat saja, biduk bubuh tai lalat. Wal wasilah wal mustawsilah, dan orang yang sambung rambut dan orang yang duk kerja tolong sambung rambut. Rambut tak ada, nak bagi jadi ada, biduk ambil anyam, sambung apa semua, buat begini. Sambung rambut tu haram. Orang yang duk kerja tolong sambung tu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muhallil wal muhallallah, dan orang yang pergi buat nikah tadi ni, dia laki-laki sudah cerai isteri talak 3, lepas tu dia ingat nak baik balik. Bila nak baik balik tak boleh, sebab dah cerai talak 3. Maka dia pergi cari satu orang, hang tolong saya kahwin dengan bini aku. Dia tolong piatok, hang tolong saya kahwin dengan bini aku, tapi hang jangan buat apa-apa. Lepas tu hang mau cerai dia, pasal aku nak kahwin balik dengan dia. Dia yang minta orang tolong pi nikah dengan bini dia kerana nak menghalalkan dia kahwin balik pun dilaknat oleh Allah. Orang yang makan upah tu pun dilaknat oleh Allah. Begitu. Wa akil riba wa mukilahu, dan orang yang makan riba juga dilaknat oleh Allah, dan orang yang menjadi wakil kepada pemakan riba juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, apa tuan-tuan? Pengajaran di sebalik apa yang kita duk baca banyak-banyak ni apa dia? Nombor 1, jangan langgar hukum Allah pada awal-awal. Benda ni tuan-tuan, kita langgar satu, masalah 10 mai. Contoh kita kata senang, jangan bohong. Tuan-tuan bohong sekali, tuan-tuan kena bohong 10 kali. Jangan hidup berhutang. Pasal apa? Sekali tuan-tuan berhutang, 10 kali hutang tuan-tuan kena buat. Benda tak elok ni, jangan sekali pergi buat. Jangan sekali. Kita cakap bohong sekali. Ustaz, kuliah amalan tu tak main pasal apa? Itu soalan dia. Kita pergi jawab, kata, Allah, saya apa nama, main jambatan apa, tak tahu, jam. Kita habaq itu, padahal kita saja tak main. Kita pergi habaq kata jambatan jam, itu satu bohong. Oh, dia kata, tak mana yang start jam tu? Kacau. Benda tu tak ada pun, kita yang pergi reka buat. Lepas tu, tang mana start jam, tang mana? Nak kena main bohong kedua. Kata tak tahu, saya main sebelum masuk tol jambatan tu, tengok dah penuh lah. Oh, dia kata, masa tu pergi over Ustaz. Dia duk main, ni benda ni dia duk main lah. Tuan-tuan, kita dah 2 dah bohong, ni nak pergi 3 pula. Nak pergi 3, kita kata, time tu saya pun sakit jiwa. Hidup kata time tu saya pun dah lewat dah, saya kan 7 lebih, 7:05 minit, 7:10 minit lah masa tu. Saya kata dah 3 kali bohong lah. Hari tu Ustaz buat maghrib tahu lah. Nak pergi 4 lah. Maghrib saya
Tu tepi jambatan dekat tol tu ada surau bila lah. Dia duk main lah. Tepi tol tu ada surau. Saya buat tang tu kata. Tang tu parking payah tu siap buat tang mana kereta. Dia lagi duk jorok, kita teruk tuan-tuan. Tak sah bohong lah. Daripada awal abang kata saya tak main pasal apa, malam tu ada hal. Daripada hal apa, ada masalah family sikit tak boleh main. Habis. Dan itu pun sebenarnya. Habis. Tak payah bohong. Itu contoh paling mudah. Banyak contoh kalau kita nak buat. Benda salah ni kita buat satu, dia lagi nak pi. Masalah kita berhutang, kita umpama korek satu lubang. Bila kita korek satu lubang tu dah kacau, orang dah kacau suruh kambing. Kita nak kambing kena pergi korek lubang lain pula. Berapa lubang kita nanti korek? Kerana asal-asal satu lubang saja yang kita korek mula ni. Islam dia tak mahu ini semua. Islam yang ni semua tak mahu. Awal-awal buat begitu. Tak jatuh kita tuan-tuan. Kalau kita cakap benar, tak ada jatuh apa. Walaupun benda kita kata tu, benda tu orang tak boleh terima, tapi itu yang benar. Abang yang benar. Tak ada apa. Soal orang nak terima tu soal lain. Nabi cakap benar pun orang tak terima berapa punya banyak. Kita cakap benar, orang nak terima tak terima, orang punya hal. Bukan kita punya hal. Kita bohong, itu jadi hal kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam ayat tadi Allah simpulkan last kali wa tilka hududullah. Bermula yang demikian itu, yakni segala yang tersebut itu, yakni segala hukum Allah Subhanahu wa taala itu yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyata akan dia bagi segala kaum yang mengetahui takdir mereka itu. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk ayat wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna. Dan apabila kamu talak akan satu perempuan, maka sampai mereka itu akan iddah mereka itu hendak habis. Fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Maka ambil semula oleh kamu akan perempuan itu dengan rujuk dengan niat baik. Ataupun lepas mereka itu dengan baik. Kita kalau dah cerai satu orang isteri, sama ada lepas dia terus. Kalau nampak tak ada kebajikan, ataupun kita ingat boleh pelok balik bagi jadi baik, ambil dia balik, jangan duk buat tahanah dekat dia. Kemudian lepas itu tuan-tuan, dia akan main ayat. Banyak ayat-ayat yang menarik. Di antaranya la tattakhizu ayatillahi huzwa. Jangan buat main-main dengan ayat Quran. Kemudian ayat yang mengingatkan kita supaya menghargai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita. Kemudian dia akan main bab menyusu anak kecil. Wallahu a'lam. Imam yang suka baca surah panjang-panjang, apabila sangkut mulalah batuk-batuk. Ini perli saya ke apa kan? Perbuatan batuk dan berdehem itu dibuat berulang kali. Bagaimana dengan semayang itu? Jadi tuan-tuan, pantang ketat dari segi bergerak banyak apa semua ni dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain dia benda ni tak jadi masalah. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini dia detail lah. Kalau kita semayang pergerakan yang melibatkan anggota besar, dia kata anggota besar kepala, tangan, kaki ni anggota besar, tubuh badan anggota besar. Kalau melibatkan pergerakan anggota besar 3 kali berturut-turut, batal semayang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain, contohnya dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, tak ada masalah. Pergerakan tak ada masalah. Tidak masalah maksudnya tidak membawa kepada batal semayang. Walaupun bergerak itu sesuatu yang tidak baik, tetapi dia tidak membawa kepada batal sembahyang. Mereka berhujjah kepada beberapa hadis yang sahih. Di antaranya Nabi SAW. Nabi pernah berlaku sembahyang asar. Ini saya baca di Masjid Jelutong kalau tak silap dulu. Nabi sembahyang asar.
3 rakaat. Habis Nabi bagi salam. Jadi makmum yang duduk belakang ni, jadi apa ni, baru 3 yang Nabi bagi salam. Pasal apa? Kan? Tapi kerana respect kepada Nabi, hormat kepada Nabi, maka makmum ni, sahabat-sahabat Nabi yang jadi makmum semayang ni, mereka mengandaikan, mereka kata mungkin ada wahyu baru turun kot, potong asap jadi 3 saja. Dia ingat macam tu. Jadi ikutlah. Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, mereka pun bagi salam. Dan Nabi pun macam biasa, habis bagi salam dengan sikit zikir, Nabi bangkit balik rumah dia. Rumah Nabi kira kembang dengan Masjid Nabawi saja. Bangkit balik. Bila Nabi bangkit balik, ni hadu ada ni pakai sembang lah. 3. Kau ni pun kata betul 3. Pasal apa 3? Sebahagian kata mungkin wahyu baru turun kot. Sebahagian kata mungkinkah Nabi lupa. Sebahagian kata tak mungkin Nabi lupa. Macam tu. Dalam tengah dua cakap, Nabi balik main. Nabi keluar daripada bilik, daripada rumah isteri dia, Nabi main balik. Bila Nabi main balik, Nabi tanya, apa hal? Sahabat kata, ya Rasulullah, kamu sembahyang tadi 3 rakaat. Nabi kata, tak, 4. Nabi kata, nampak? Sahabat kata, tapi 3 ya Rasulullah. Nabi kata, tapi aku rasa 4. Sahabat semua kata 3. Nabi terus pergi duduk balik atas sejadah, pergi berdiri balik atas sejadah, sambung 1 rakaat lagi dan bagi salam. Sahabat-sahabat pun tengok, itu macam yang masuk saf balik, 1 rakaat juga dan bagi salam sama dengan Nabi. Itu hadisnya. Itu bukan batuk tu dengan tanya awak pasal apa dengan apa semua kan. Semayang itu jalan dan Nabi hanya tambah 1 rakaat saja lagi. Jadi mazhab Hambali, dia kata tak ada apa, sah. Maka dengan kerana tu kita ada tengok gambar dalam masjid semayang tarawih di Masjidil Haram bulan puasa kan. Dia tunjuklah TV dengan imam, dengan syekh-syekh besar duduk belakang imam dengan jubah putih, dengan apa semua duduk semayang lagu tarik dia punya jubah dia, lagu ni dia tarik, saya lagi tarik lagu ni, saya lagi lagu duduk tengok apa betul pula bawah sikit, apakah saya lagi sini lagu angkat buat sikit kan. Kalau orang yang tak tahu benda ni, dia kata, wah, dia kata tak mengaji kan. Bukan tak mengaji, inilah yang dikatakan khilaf di kalangan ulama mazhab. Khilaf di kalangan ulama mazhab itu belum menakutkan lagi. Ada yang lagi menakutkan, semayang di padang Arafah, perempuan duduk semayang, dia pegang payung macam tu, duduk semayang, saat anak teriak lagu duduk tak payung, dukung anak pula saat duduk kodek-kodek lagu tu apa pula kan. Tapi duduk semayang, saat nak rokok letak anak tepi, dia rokok kan. Perbuatan mereka ni bukan jahil, tetapi dia ada sandaran dalam hadis dia, dan imam mazhab yang dia ikut berpegang begitu. Jadi bagi kita yang kita rasa agak mengkelan untuk nak tukar-tukar apa ni semua, kita nak stick dengan mazhab Syafi'i. Kita jagalah benda-benda ni. Tapi satu benda kita kena ingat apa? Jangan kata orang yang mazhab lain buat salah. Itu saja. Cantik. Bukan kita nak suruh semua pakai tinggal pergi ikut Hambali pasal yang ni senang, tak. Bukan macam tu. Hormat. Itu ijtihad ulama mazhab dia. Kan? Kalau kita nak strictly ikut macam mazhab Syafi'i, kita ikut. Juga tak jadi salah sebab itu ijtihad Imam Syafi'i. Jadi apapun mazhab Syafi'i ni dia agak dia sangat berhati-hati dan dia ketat lah dalam hukum ni, dia ketat kan. Mazhab Syafi'i dia ketat dari segi hukum, tentu dia ketat. Bergerak anggota besar lebih 3 kali batal. Kalau sampai kita nak
Kata imam batal, kita duduk belakang imam, kita tengok imam batal, kita nak mengambil alih tempat imam, nak take over tempat imam pun, langkah pun dia kena satu berhenti. Jangan sampai 3 kali berturut-turut pergi, kalau pergi 3 kali berturut-turut batal dan sebagainya. Itu perbahasan dalam mazhab Syafi'i. Lalu ni tuan-tuan, kita apa? Kita luaskan, kita nampakkan, oh rupanya benda ni adalah benda yang dibincangkan di peringkat mazhab yang tinggi. Orang-orang yang lagi alim, mereka bincang tentang benda-benda macam ni. Kita setakat tahu kata benda ni dalam mazhab lain tak jadi satu kesalahan, cukup. Kalau kita nak strict kan, di Mekah, contoh yang selalu orang pondok bawa, mazhab Syafi'i, mereka lelaki-lelaki perempuan tentu batal. Ayo, semayang batal. Kita nak tawaf dengan manusia, duk ada berapa ribu, duk ada keliling kita tu saja, ribu, satu kompleks Masjidil Haram tu juta, duk ada. Kita pergi tempat mana pun ada manusia, sampai naik atas sutuh, atas puncak atas sampai tak ada bumbung dah anu pun. Sana pun tu dia yang duk rembah, tawaf rukun selepas selesai hari tasyrik ni, punya ramai sampai macam tu. Kita nak cari tempat, tak ada. Maka kita ikut pula macam mazhab Hambali, sentuh tanpa syahwat tak batal, boleh pula kita kendong dalam tu. Jadi kita nak beritahu apa, benda ni, Islam ni Allah hantar mai dekat kita atas satu prinsip. Dia bukan nak bagi susah kita. Islam, Nabi kata inna dina yusrun, sesungguhnya agama ni dia bagi mudah dekat kita. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah satu orang yang buat bagi jadi susah benda agama ni, melainkan akhirnya agama tu dia rasa nak mengalahkan dia. Dia rasa leceh lah agama ni, tu tak boleh, ni tak boleh. Dia kata lagu tu. Sebenarnya agama bukan macam tu. Agama bukan nak bagi susah dia. Dia salah faham, maka akhirnya dia kata agama nak bagi susah dia. Tuan-tuan, agama langsung tak bertujuan nak menyusahkan kita. Cuma satu nak ingat, walaupun ada hadis kata inna dina yusrun, sesungguhnya agama ni mudah, jangan kita terlampau ambil mudah. Sampai mainlah sampai satu peringkat hidup kata tudung pun dah jadi tak wajib. Ini kahut. Yang ni kahut, ini terkeluar langsung daripada perbahasan ilmu Islam. Terkeluar langsung. Main sampai satu peringkat sampai ni azab kubur, soal kubur ni semua tak ada ni. Ini dah terkeluar daripada perbahasan ilmu Islam. Yang ni nak kena jaga tuan-tuan. Apa pun tuan-tuan, apa pun balik kepada basic ajaran Islam. Dia kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apapun kembali kepada Allah dan Rasul, Quran dan hadis Nabi. Apapun balik kepada hadis, Nabi kata aku tinggal dekat hampa 2 benda. Hampa pegang 2 benda ni lan tadillu abada, tak sesat sampai bila-bila. Apa dia? Quran dengan hadis Nabi. Cantik dia macam tu. Bila kita tengok balik, oh Islam ni betul-betul memberi kemudahan kepada kita semua. Mudah-mudah tuan-tuan. Belajarlah, apapun belajar. Bila belajar, barulah kita terlepas daripada kongkongan yang tidak menentu. Baru kita terlepas. Dia tak mau masyarakat hidup jadi kalut, benda-benda yang tak patut kalut. Begitu. Kawan tu dah duduk kena penyakit batuk. Dia batuk, kita duduk kata batal semayang dia. Jenuh dia. Tak boleh semayang lah. Kawan duduk batuk macam tu. Kan? Baik, balik kepada soalan apa imam duk ambil surah-surah yang panjang-panjang ni. Tak salah. Nabi SAW sendiri pun ambil mana-mana surah. Tak mesti ambil daripada orang kata ayat lazim, ayat yang biasa dibaca wadduha turun ke bawah. Nabi pun nak baca surah mana Nabi baca lah. Dan Nabi biasa baca macam-macam surah dalam semayang Nabi. Prinsip dia satu, jangan sampai bacaan itu membawa mudarat kepada makmum. Jangan sampai bacaan membawa mudarat kepada makmum. Dia ambil surah sampai 15 minit baru nak habis. Makmum sakit, makmum uzur, makmum orang perempuan, bawa anak kecil dan sebagainya, memudaratkan makmum. Maka jangan sampai macam tu. Kalau nak ambil ayat-ayat daripada Quran yang tinggi-tinggi pun, ambil pendek-pendek punya ayat saja. Baca dekat-dekat 4-5 ayat gitu saja, rokok dan sebagainya. Jangan memudaratkan makmum. Kemudian dari segi baca terlupa tu, itu manusia. Manusia biasa. Bukan kata kita di Malaysia, Arab pun kadang-kadang lupa. Lupa ni tak boleh buat apa. Manusia ni memang Allah jadikan dia dengan sifat lupa.
Jadi kadang-kadang lupa. Bukan tiap-tiap kali baca dia lupa. Kadang-kadang lupa. Itu biasa. Dan dia nak test hafazan dia. Inilah masalah dia. Bila jadi imam, dia baca. Kalau dia ingat, makna hafazan dia itu betul-betul membawa ingat kepada dia. Itu juga tidak salah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang baik daripada Allah, yang tak baik silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu